Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kali ini cikgu akan menerangkan tentang aspek 2.5 ya, iaitu senarai pelarasan pada tarikh akhir, itu pada tarikh imbangan 31 Mac 2020. Okey, jadi untuk yang ini kita akan senaraikan maklumat pelarasan apa yang perlu ada dengan cara untuk mengira pelarasan tersebut. Ya, dengan cara untuk mengira pelarasan tersebut. Itu cara untuk mencari dan mengira pelarasan tersebut ya. Okey, yang ini kita ada daripada A sampai lah ya. Kita ada banyak juga ni. Okey, A sampai ABC, kemudian ada kategorinya lagi lah. Okey, yang pertama kita rujuk kepada susut nilai dulu. Okey, so kita ada dua jenis aset bekas masa. Satu alatan sukan, satu lagi lengkapan. Okey, untuk alatan sukan ni kita susut nilaikan mengikut kaedah penilaian semula. Okey, kaedah penilaian semula iaitu ini dia ya. Ni 900 ni baki awal, tambah yang kita beli alatan sukan. Okey, kemudian ni baki akhir alatan sukan. Okey, jadi beza dia 300 ni. Okey, 300 ni. Okey, ni. Ini adalah susut nilai. Okey, susut nilai untuk alatan sukan. Okey, seterusnya kita bagi kepada lengkapan. Lengkapan ni disut nilaikan mengikut kaedah baki berkurangan ya. Okey, dia punya kadar sut nilai adalah antara 5 hingga 10%. So awak pilih lah yang mana, ikut kesuaian lah yang mana awak suka awak pilih 5 hingga 10. Okey, macam cikgu macam ni ni contohnya. Okey, untuk susut nilai ikut kaedah baki berkurangan, kita kena formula ya. Baki awal aset tersebut, baki awal lengkapan tolak dengan susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul ya. Okey, dah tolak, baru kita darab dengan kadar susut nilai yang kita pilih tadi. Okey, kalau awak pilih 10%, darab dengan 10%. Okey, kemudian darab dengan 1/12. Okey, yang 5% ini adalah kadar susut nilai untuk setahun. Padahal kerja kursus kita ni adalah untuk sebulan. Jadi kita kena darab dengan 1/12 ya. Jadi awak dapat jumlah lah. Jumlah tadi nanti kena benarkan juga contoh 110 50 sen ya. Jadi awak kena benarkan kepada 111 lah ya. Kalau boleh kita nak benarkan di sini. Okey, seterusnya, okey, susut nilai dah selesai. Seterusnya untuk B. Ini berkaitan dengan yuran ya. Yuran belum terima. Okey, yuran boleh terima daripada tempoh tahun lepas dihapuskan sebagai yuran lapuk. Okey, ini 300 ni baki yuran kita. 240 ni ya yuran yang telah diterima. Okey, yuran yang tahun lepas tapi kita baru terima 240. Jadi RM60 ni adalah yuran lapuk. Ya. Macam kita boleh hutang lapuk lah ya. Kalau hutang tak habis dibayar, yang itu kita isytiharkan sebagai hutang lapuk. Ini yuran lapuk. Okey, seterusnya pelarasan lain. Okey, kita ada ni PHR. Untuk soalan ni, untuk kerja khusus ni, kita belum ada lagi peruntukan teragu ya. Maksudnya kita baru nak wujudkan PHR mengikut kadar yang sesuai. Jadi di sini cikgu bagi kadar dia antara 2 hingga 5% lah. Itu pulang kepada awak. Okey. Yang ini kadar 2 hingga 5% ni kita akan darab nanti dengan akaun belum terima bersih. Okey, so pengiraan dia lebih kurang macam inilah ya. Okey, peratus yang awak pilih tadi. Okey, peratus yang awak pilih tadi letaklah 2%. 2% darab dengan akaun belum terima awak. Yang ni awak kena rujuk awak punya akaun kawalan. Okey, rujuk akaun kawalan awak ataupun awak rujuk pada akaun belum terima awak. Ambil jumlah total tu antara jumlah A, okey. Jumlah A dengan B tadi jumlahkan dapat 2060 untuk cikgu ya. Awak jumlahkan awak punya atau awak boleh terus rujuk kepada akaun kawalan awak. Okey, jadi darablah 2% darab dengan ABT tadi dapat jumlah duitnya. Okey, letak sini. So ini adalah PHR yang diwujudkan. Okey, belanja hutang ragu ya. Okey, belanja hutang ragu yang awak baru wujudkan. Okey. Untuk yang ni kadar bayaran. Yang ini belanja belum bayar. Okey, belanja belum bayar. Di sini cikgu buat kadar bayaran. Okey, cikgu buat kadar bayaran.
Okey. So, kadar barang belum bayar, kita letaklah antara terpulang kat awak lah. Cikgu letak je antara 200 ke 400 ke 200 ke 500 terpulang lah. Kadar barang ni bil api bil air yang belum bayar. Okey, jadi sekarang kita nak boleh kira sini. So, bila kadar barang belum bayar, belanja belum bayar, yang sebenar nanti kena tambah Okey. Bila buat pelarasan kena tambah. 700 ni yang asal. Kadar barang yang telah dibayar rujuk kepada jurnal pembayaran tunai. Yang ni 300 ni pelarasan. Contoh cikgu pilih cikgu punya kadar barang adalah 300. Jadi 700 tambah 300, so dapatlah 1000. Ni kadar barang sebenar cikgu. Kalau awak misal 700 tambah 400 ke, 700 tambah 250 ke, terpulang lah jadi bila awak tambah dapatlah kadar barang sebenar awak. So kadar barang belum bayar rujuk yang awak pilih tadi lah. Mungkin 250 ke, 400 ke, 350 ke, sebagainya. Ni kadar barang belum bayar. Kemudian insurans. Insurans terlebih bayar. Yang ini semua orang sama. Terlebih bayar ataupun insurans prabayar. Kalau dah terlebih bayar, kalau insurans sebenar kita kena tolak. 600 yang telah dibayar, 500 tadi terlebih bayar. Jadi insurans sebenar kita adalah 100. Ini semua orang sama Insurans sebenar kita 100. Insurans prabayar kita tadi adalah 500. Seterusnya belanja am. Belanja am terlebih bayar. Belanja am terlebih bayar ni letaklah berapa harga yang sesuai yang awak suka. Nak letak lebih daripada ni pun tak apa Jadi kalau dah terlebih bayar kita kena tolak lah. Nak cari belanja sebenar tolak. Yang kita telah bayar dah bayar kena rujuk dalam jurnal pembayaran jurnal pembayaran tunai yang asal 200 tolak dengan yang terlebih bayar tadi. Jadi ni dapat sebenar ni 150 ni cikgu punya kalau awak ni mungkin kalau awak pilih RM100 jadi 200 tolak 100. So tinggallah 100 jadi belanja am prabayar rujuk yang awak pilih ni. 100 ke 110 ke lebih pun tak apa terpulang kat awak. Settle yang tu. Kemudian ni yuran. Berbalik kepada yuran Yuran belum terima dengan yuran belum terpok ni sama. Ni kita rujuk soalan. Rujuk soalan Yang nombor 7 ni pembetulan kesilapan. Ini contoh cikgu lah. Awak boleh buat contoh lain macam-macam. Boleh pembetulan kesilapan. Di sini kita buat yang ketinggalan catatan lah. Awak boleh buat apa-apa ni contoh cikgu. Cikgu buat invoice daripada Ikmal Maintenance untuk penyelenggaraan gelanggang. Terlupa rekod dalam mana-mana buku tunai. Jadi dia punya pengiraan dia itulah belanja penyelenggaraan gelanggang yang asal kita ada 600. 600. Jadi sini cikgu letaklah 200 contoh. Cikgu ambil 200. Jadi 600 tambah 200 800. Lepas tu ni tadi Ikmal Maintenance. Cikgu letak nama Ikmal Maintenance Ni kita hutang ni. Invoice kalau invoice ni kita hutang. Sebab kita belum bayar lagi. Jadi hutang 200 kepada Ikmal Maintenance. Awak boleh buat apa-apa saja Mungkin awak boleh buat juga untuk belanja lain ke awak boleh buatlah apa-apa. Contoh apa tadi mungkin kita buat promosi. Promosi sebanyak RM200 terlupa direkod. Promosi yang dibayar secara tunai contoh promosi yang dibayar secara tunai RM100 ataupun RM200 terlupa direkod dalam mana-mana buku perkenan. Jadi dia itu promosi dengan tunai lah macam tu antaranya ataupun macam-macam lagi boleh buat. Ini cikgu buat satu contoh lah. Ini belanja penyelenggaraan gelanggang. Kita tu perekod Jadi dah siap dia punya ni, dah siap senarai pelarasan ni. Kita buat dia punya jurnal am pula. Jurnal am ni mesti melibatkan dua akaun. Ni jurnal am pelarasan. Kita tengok satu-satu. Tengok daripada yang pertama tadi, iaitu susut nilai. Susut nilai kalau pelarasan mesti ada dua. Satu debit, satu kredit lah. So debit susut nilai, ambil jumlah. Sini ada 300 kan. Debit susut nilai, belanja mesti debit, susut nilai terkumpul mesti kredit. Ni dia. Ni yang pertama tadi. Susut nilai harta sukan,
debit, susut nilai terkumpul kredit. Kemudian lengkapan, susut nilai lengkapan, kredit susut nilai terkumpul lengkapan. Okey, yang ini ikut jumlah cikgu tadi lah. Kalau perlu, apa yang perlu dibenarkan, benarkan dahulu. Ya. Mana yang 50 sen, lebih daripada 50 sen, benarkan terus. Okey, yuran lapuk. Debit yuran lapuk, kredit yuran ahli. Okey, kita ada akaun baru, akaun yuran lapuk. Yuran ahli, kita nanti kena adjust dalam yuran ahli lah. Okey, letak sebelah kredit. Okey, yuran lapuk ni sebelah debit ya. Yuran ahli ni sebelah kredit. Sebab dia yuran ahli ni mengurangkan akaun yuran. Kemudian hutang ragu, belanja hutang ragu. Yang kita wujudkan tadi. Okey, cikgu buat 2%. Ini bergantung kepada masing-masing lah ni. Kalau awaknya, cikgu buat 2%. Okey, cikgu punya 2%. Awak punya mungkin ada yang 3%, 4%, 5% kan 1% pun boleh terpulang lah. Ikut kesesuaian. Dan jumlah angka semua berbeza. Ini setiap orang berbeza. Kadar bayaran. Okey, ini pun berbeza. Kadar bayaran belanja, debit. Okey, kadar bayaran belum bayar, liability, kredit. 300. Ikut jumlah yang kita ambil tadi. Okey, rujuk kepada senarai pelarasan. Sama juga dengan insurans prabayar. Yang ini semua orang sama, 500. Belanja am prabayar. Yang kita terlebih bayar tadi. Okey, ikut jumlah awak. Okey, 50 ke, 100 ke, 150 ke, 200 terpulang. Belanja am prabayar adalah aset. So, mesti sebelah debit. Belanja am ni nanti, kita letak sebelah kredit sebab kita akan tolak. Okey. Insurans prabayar apa? Aset sebelah debit. Insurans ni belanja tapi sebab ada prabayar kan, kita kena letak kredit sebab nak tolak nak mengurangkan akaun insurans kita. Kemudian seterusnya yuran belum terima. Okey, ada dua tadi kan, yuran belum terima dengan yuran belum terperoleh. Ini ikut saja. Yuran belum terima aset. Okey, letak sebelah debit, yuran ahli kredit. Nanti dia akan tambah lah. Okey. Kemudian untuk satu lagi yuran belum terperoleh ni liability. Okey, yuran belum terperoleh liability, kita letak kredit, yuran ahli sini debit. Okey, yang ni dia terlebih. Kita terlebih terima Okey. Seterusnya akhir sekali yang pembetulan ke-8. Ikutlah apa yang awak buat tadi. Kalau belanja penyelenggaraan gelanggang, sebab dia belanja letak sebelah debit. Yang ikmal maintenance ni sebab dia liability letak sebelah kredit. Kemudian setiap buku catatan pertama ni, jurnal ni. Okey, jurnal am ni berada dalam buku catatan pertama. Setiap jurnal ni mesti ada keterangan dia. Jangan lupa keterangan Setiap urus niaga ni lah mesti ada keterangan. Dan jumlahnya mesti betul. Jumlah ni rujuk kepada senarai pelarasan tadi. Okey, cikgu rasa itu sahaja buat kali ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.